A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang ana hormati Yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Sanggup Mesir, Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Yang Timbalan Yang Dipertua 1, Ustaz Aiman Syahmi bin Azhari. Seterusnya Roisah Ustazah Siti Syazah Nazwa binti Muhammad Hanafiah. Barisan pimpinan, sahabat ahli, seterusnya para pendengar, sama ada yang di Mesir maupun di Malaysia. Mudah-mudahan semuanya dalam kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, amin. Jadi Alhamdulillah pada petang ini kita dapat meneruskan lagi kelas Tafakuh Madrasah Darul Ihsan dengan pembentangan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung untuk topik sebelum ni dalam bab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan insyaAllah pada petang ni kita hanya fokus berkaitan dengan apa pelajaran-pelajaran yang boleh kita keluarkan daripada setiap babak dalam hijrah Nabi ni untuk kita praktikkanlah dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Jadi kita teruslah pada poin yang pertama. Bagi yang ada kitab bahasa Arab boleh buka muka surat 137. Okay. Yang mana peristiwa hijrah ni adalah secara umumnya lah memberi gambaran kepada kita sebagai umat Islam hari ini, membuktikan ketinggian dan keutamaan dalam menjaga agama dan mempertahankan iman ni melebihi daripada segala perkara yang ada di muka bumi ni. Kita melihat macam mana kesungguhan para sahabat dan kesungguhan Rasulullah SAW meninggalkan negara Mekah, berhijrah ke Madinah dengan satu tujuan dan matlamat yang sama, iaitu untuk menyelamatkan akidah dan agama Islam itu sendiri. Dan penulis juga menyebutkan bahawa dekat sini Allah SWT mengajar kepada kita tak ada nilai satu tanah air, tak ada nilai harta, tak ada nilai keluarga sekiranya segala perkara tersebut melebihi kecintaan kita kepada iman dan agama Islam. Jadi itulah, bila kita hidup kat dunia ni, kita kena selalu ingat kan, kita buat sungguh-sungguh, kita kerja teruk-teruk kan, apa-apa yang kita buat kat dunia ni, tapi tanpa adanya iman kepada Allah SWT, tanpa kita mengutamakan perintah-perintah dan syariat Islam itu sendiri, maka semua tu tak ada nilai. Analoginya ibarat kita ni, kita sebagai seorang pekerja, kita ada seorang majikan, dan majikan kita ni dah sebut siap-siap, dah ajar kita siap-siap apa kerja-kerja yang dia nak kita buat, apa je kriteria pekerja yang dia nak. Dan kita sebagai pekerja, kita kena ikutlah apa yang majikan kita nak. Kalau kita tak ikut apa syarat-syarat yang
bos kita ataupun majikan kita letakkan, maka sudah tentu kita ni jadi pekerja yang tak ada nilai lah, pekerja yang mungkin boleh mudah-mudah kena buang kerja kan. Jadi macam tu juga lah, kita hari ni adalah hamba kepada Allah SWT. Allah Ta'ala ni adalah majikan kita, yang mana Allah Ta'ala dah sebut dah apa yang Allah Ta'ala nak kita buat, apa matlamat dan tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Okay, itu sedikitlah gambaran pengajaran terbesar dalam peristiwa hijrah. Okay, baik. Masuk yang nombor 1. Untuk pelajaran nombor 1 dan nombor 2 ni dalam kelas yang lepas Ana dah sebutkan lah. Cuma hari ni kita baca juga baca juga untuk kita refresh. Yang pertama, berkaitan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Min abraza ma yadhharu lana min qissati hijratihi alaihi salatu wassalam istibqa'uhu li Abi Bakr radhiyallahu anhu duna ghairihi min as-sahabah kay yakuna rafiqahu fi hadhihi ar-rihlah. Wa qad istanbata al-ulama min dhalika mada mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa annahu aqrabu ashabihi ilaihi wa awlahum bil khilafah min ba'dihi. Okay. Daripada peristiwa hijrah ni, ketika mana Rasulullah SAW menahan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah terlebih dahulu ke Madinah, dan Rasulullah pesan supaya Sayyidina Abu Bakar tunggu dulu, tunggu untuk berhijrah bersama Nabi nanti kan. Selepas mana Nabi Muhammad SAW mendapat keizinan daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah, barulah akan berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Jadi para ulama sirah ni dia mengeluarkan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut adalah bagaimana kasihnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan apa rahsia Sayyidina Abu Bakar ni sehingga Rasulullah begitu cintakan Sayyidina Abu Bakar, sehingga Rasulullah sebut dalam satu hadis yang sahih, "Alau kuntu muttakhizan khalilan latakhaztu Abu Bakrin khalilan." Kalaulah aku ni mencari seorang khalil, seorang sahabat, maka aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat aku. Jadi apa antara kriteria Sayyidina Abu Bakar ni adalah, yang pertama disebut dia adalah contoh kepada seorang sahabat yang ikhlas. Misalun as-sahib as-sadiq. Bal wal muddahi biruhihi, dan yang sanggup berkorban sepenuh hati untuk apa saja demi Rasulullah SAW. Yang perkara tersebut dapat dibuktikan ketika mana dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar melarang Nabi untuk masuk ke gua sebelum Sayyidina Abu Bakar ni cek dulu keselamatan gua tersebut. Kerana apa? Dia ada perasaan dia tak nak Rasulullah SAW ni sakit, tak nak Rasulullah SAW disakiti, hatta kesakitan yang datang daripada haiwan, apatah lagi kesakitan yang didatangkan oleh manusia. Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup melihat Rasulullah disakiti, sehingga sanggup mengorbankan diri sendiri. Selain tu dapat juga dilihat kan, Sayyidina Abu Bakar ni sanggup mengarahkan ataupun memberikan hartanya untuk melancarkan perjalanan hijrah Nabi. Sayyidina Abu Bakar lah yang menyediakan tunggangan dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar juga memberikan anak lelakinya kan, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, dan juga mengarahkan anak perempuannya iaitu Asma bintu Abu Bakar serta pembantu-pembantunya. Maksudnya semua harta ataupun semua pembantu ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar diarahkan untuk membantu Nabi, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan itu antara sifat
Sayyidina Abu Bakar yang mesti kita contohi hari ni lah. Apa semua nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita perlulah digunakan untuk khidmat kepada agama Islam. Rasulullah menyebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga cintanya kepadaku, yakni cinta kepada Nabi Muhammad SAW ni melebihi cintanya kepada anak, kepada ibu bapa dan seluruh manusia. Jadi ni adalah contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar yang perlu kita hari ini sebagai umat Islam ambil dan cuba tiru. Ketika mana berlakunya pertembungan antara maslahat diri sendiri dan maslahat Nabi Muhammad dan agama Islam, maka yang mana yang kita pilih? Hanya iman yang benar-benar kuat, cinta yang benar-benar kuat kepada Rasulullah SAW dan perjuangan Nabi yang mampu mengetepikan kepentingan peribadi dan mengutamakan kepentingan Rasulullah SAW. Okay. Seterusnya yang kedua berkaitan dengan bagaimana perbezaan cara hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni kita dah dengar, kita dah tahu macam mana, apa beza dia, apa beza cara Sayyidina Umar berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW kan? Kalau Sayyidina Umar berhijrah dengan cara terbuka kan? Dengan cara terbuka, pergi pada hari Sayyidina Umar nak berhijrah ni, baginda beliau pergi ke Mekah untuk tawaf bersama senjata pedang, kemudian mengugut dan mengancam kepada sesiapa yang berani untuk menghalang hijrah Sayyidina Umar pada hari tersebut, bersiap sedialah untuk kehilangan anak, bersiap sedia untuk kehilangan ibu bapa, bersiap sedia untuk isterinya menjadi janda kan? Sehingga tak ada seorang pun daripada kaum musyrikin ni berani untuk menghalang hijrah Sayyidina Umar. Jadi terbalik pula dengan cara Rasulullah SAW berhijrah kan? Kita tahu cara Rasulullah berhijrah ni dalam keadaan senyap. Waktu pun pilih waktu tengah malam kan? Tengah malam ketika manusia semua tidur. Sangat berbeza. Okay. Jadi apa sebenarnya rahsia ataupun hikmah di sebalik ketentuan tersebut? Antara yang disebutkan muka surat 138 ni, falau annahu fa'ala kama fa'ala Umar lahasiban nas anna hadha huwal wajib. Kalaulah Nabi berhijrah macam mana Sayyidina Umar berhijrah, maka umat Islam yang lain akan menganggap itu adalah satu kewajipan. Maksudnya apa-apa tindakan dalam Islam ni perlu dibuat secara jahar, apa-apa tindakan dalam Islam ni perlu dibuat secara terang-terangan, secara tegas, secara kasar, ataupun istilah lain kasar lah. Sebab apa kita tahu dalam Islam segala tindak tanduk Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi kan, pengakuan Nabi, semua itu menjadi rujukan kepada umat Islam sehingga akhir zaman. Sebab tu dalam setiap tindakan Nabi ni bukan dibuat atas dasar suka-suka ataupun hawa nafsu. Bahkan semua itu telah diatur dan diberi ilham, diwahyukan oleh Allah SWT. Dalam surah An-Najmi Allah sebut bahawa setiap tindakan Nabi ni bukan dengan hawa nafsu, tapi datang daripada wahyu Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini antara dalil yang kita kena jelas bahawa setiap tindak tanduk Nabi, percakapan Nabi, pengakuan Nabi, semuanya adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai guru kepada umat Islam, guru kepada umat zaman dahulu sehingga akhir zaman.
Jadi kita tengok bagaimana Nabi ajar dalam tindakan hijrah Nabi ni digabungkan antara fitrah manusia yang adanya perasaan takut dan adanya perasaan berani. Kalau Nabi Muhammad SAW buat seperti mana Sayyidina Umar, akan menggambarkan hanya perlu bersifat berani lah, terus terang, tanpa adanya strategi. Okay. Ma'anna Allah Azza wa Jalla aqama syari'atahu fi hadhihi dunya ala muqtada al-asbab wa musabbibatiha, wa in kana al-waqi' alladhi la shakka fihi anna dhalika bi tasbibillahi ta'ala wa iradatihi. Disebutkan, penulis menyebutkan bahawa Allah SWT menjadikan dunia ni bersifat ada sebab dan musabab. Ada sebab dan musabab. Allah Ta'ala menegakkan syariat Islam ni berdasarkan ada sebab dan musabab. Semua perkara yang berlaku dekat dunia ni mesti ada sebab dan kesan dia. Itu adalah yang disebutkan kaedah hidup lah. Kaedah hidup kat dunia ataupun tarbiyah dunia ni mesti ada sebab dan musabab. Nak kata kun fayakun tu hanya Allah SWT saja yang hanya berlaku pada Allah SWT. Allah kata, Allah hanya menyebutkan jadilah maka jadi. Itu hanya Allah Ta'ala je yang berkuasa untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kalau kehidupan manusia ni ataupun sunatullah kehidupan manusia ni adanya sebab dan datangnya musabab. Okay. Ataupun dengan kata lain ataupun makna lain, Allah Ta'ala menjadikan usaha dan ikhtiar seorang hamba ni sebagai satu tuntutan dalam syariat. Jadi hamba hidup kat dunia ni memang kena berusaha, memang kena berikhtiar, kerana usaha dan ikhtiar itu adalah menjadi sebab untuk Allah Ta'ala memberikan sesuatu natijah. Sebab tu Nabi dalam hijrah ni Nabi ajar macam-macam. Bukan mudah-mudah Nabi hijrah keluar macam tu je tanpa ada sebarang liku-liku lah kan. Nabi ditahan, maksudnya para sahabat yang hijrah dulu. Kemudian adanya persiapan-persiapan bantuan daripada anak-anak Sayyidina Abu Bakar, adanya bantuan daripada pelbagai pihak, dan adanya penyusunan strategi macam mana Nabi susun Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur Nabi. Semua tu adalah Nabi nak ajar, nak tunjukkan kepada kita sebenarnya perlunya dalam usaha kita, dalam kehidupan kita ni perlunya ada usaha, perlunya ada penyusunan, perlunya ada ikhtiar. Dan yang lebih besar lagi sebenarnya nak ajar kita macam mana nak jaga agama ni memang perlukan usaha semua cara. Usaha daripada setiap bentuk, setiap peringkat perlu berusaha untuk menjaga agama. Nabi pun tunjuk pada kita, Nabi buat macam-macam untuk selamatkan agama Islam. Okay. Okey, kalau muka surat 138 perenggan yang kedua kita tengok macam mana disebutkan segala yang Nabi buat, memerintahkan Sayyidina Ali untuk gantikan tempat tidur, kemudian duduk di gua selama 3 hari kan. Kalau ikutkan, kalau mudah kenapa tak sampai terus ke Madinah? Kenapa tak dari Mekah terus sampai ke Madinah? Kenapa perlu singgah dulu, terpaksa bersembunyi di Gua Hira? Gua Sur. Jadi disebutkan situ liwadih bidzalika anna al-iman billahi azza wa jalla
لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابين. Untuk memberitahu kepada kita, untuk mengajarkan kepada kita bahawa iman kepada Allah SWT ni tidak menafikan perlunya menggunakan sebab-sebab yang berbentuk madi, seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Tanda kita beriman kepada Allah Ta'ala ni bukan maksudnya kita tak perlu berusaha. Kita memang beriman bahawa Allah Ta'ala akan bantu perjuangan Islam, bantu dalam dakwah, bantu dalam urusan-urusan kehidupan kita. Tapi iman kepada Allah Ta'ala ni tidak menjadi alasan untuk kita ni tidak berusaha, menggunakan sebab-sebab yang menjemput ataupun sebab-sebab yang akan mendatangkan bantuan daripada Allah SWT. Okay. Okay, terus pada perenggan yang bawah lagi, laqad kana kullu ma fa'alahu min tilka al-ihtiyatat idhin wazifatu tashri'iyyah qama biha falamma intaha min ada'iha ada qalbahu murtabitan billahi azza wa jalla mu'tamidan ala himayatihi wa taufiqihi. Kemudian setelah arahan ataupun perintah untuk manusia ni usahalah dengan apa cara sekalipun untuk menyempurnakan satu tugasan, terutama tugasan dalam menjaga agama ni, diingatkan pula untuk setelah selesai melaksanakan usaha-usaha tersebut, mestilah kembalikan hati untuk bergantung harap kepada Allah SWT. Bergantung harap kepada Allah SWT. Canggih mana pun usaha kita, canggih mana pun ilmu yang kita ada, hebat mana pun ikhtiar yang kita dah buat, akhir sekali tetap perlu bergantung kepada Allah SWT. Sebab apa? Allah Ta'ala berusaha, berkuasa terhadap semua perkara. Boleh jadi kita dah berusaha kan, dah berikhtiar, dah melaksanakan sebab, tapi bila mana Allah nak ajar. Okay. Alat untuk kita jaga adalah dengan adanya kepimpinan Islam, adanya pimpinan yang mengutamakan Islam dalam kerjanya ataupun dalam urusan dia, supaya mana agama ni terjaga. Kita bukan rebut pada pimpinan tersebut kan, ataupun nak jawatan tersebut, tapi jawatan tu adalah alat ataupun barang untuk kita, membolehkan kita menjaga agama. Okay. Terus pada pengajaran yang ketiga, wa fi takhalluf Ali radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ada'il wada'i allati kanat indahu ila ashabiha dilalah bahirah ala at-tanaqud al-'ajib alladhi kana al-musyrikun waqi'ina fihi. Okey, dalam poin yang ketiga adalah menceritakan macam mana Rasulullah SAW susun Sayyidina Ali ni tidak berhijrah terlebih dahulu daripada Nabi. Nabi pesan pada Sayyidina Ali untuk duduk dulu di Mekah, Nabi yang akan hijrah dulu. Bukan saja-saja, tapi itu adalah salah satu usaha supaya orang-orang musyrikin ni tidak boleh membaca pergerakan Nabi. Sebab waktu ni memang orang-orang musyrikin Quraisy ni dan memang susun bai'ah, perancangan yang baik untuk membunuh Nabi. Jadi atas kebijaksanaan Nabi susun Sayyidina Ali antara orang yang lambat untuk berhijrah. Dengan alasan apa? Supaya Sayyidina Ali ni boleh ada ilwada'i ni menghantar ataupun menyerahkan semula barang-barang simpanan orang-orang Quraisy kepada tuannya. Okey, apa poin dan
pelajaran yang kita boleh ambil kan. Kita tengok macam mana pada waktu tersebut orang-orang musyrikin Quraisy ni, diorang ni selalu menuduh Nabi, mendustakan Nabi dan melihat Nabi ni sebagai seorang penyihir kan, sebagai seorang yang penipu, pendusta kan. Macam-macam lah yang mereka tuduh Nabi kan, sehingga benda tersebut dipropagandakan di seluruh kawasan Mekah, sehingga tak ada orang yang boleh percaya dengan apa yang Nabi bawa kan. Dan dalam masa tersebut kan, dalam masa sama, dalam diorang menuduh Nabi ni tak jujur, tak amanah, penipu, penyihir, dalam masa sama diorang sendiri, orang-orang musyrikin Quraisy ni menghantar barang-barang, istilah barang-barang kemas lah, ataupun barang-barang simpanan diorang yang berharga, dihantar ke rumah Nabi untuk dijaga. Sangat pelik lah sebenarnya kan. Dalam keadaan diorang ni tuduh Nabi macam-macam, tapi diorang tak jumpa orang yang paling jujur di Mekah ni melainkan Nabi lah. Nabi Muhammad SAW saja yang paling jujur, yang dikenal sebagai Al-Amin. Jadi ni sebenarnya seolah-olah mereka ni tipu dengan diri sendiri lah. Diorang cakap Nabi macam-macam, tapi bila berkaitan dengan kepercayaan dari segi kejujuran untuk simpan barang sebagainya, mereka tetap pilih Nabi. Jadi ini sebenarnya satu benda yang ajaib lah. Ajaib kan. Kita kalau dah tahu orang tu jahat, kita dah tahu orang tu tak jujur, tak beraninya kita nak minta dia jagakan barang kita. Sebab kita tahu bila dia jenis orang tak jujur, mesti dia akan merosakkan lah amanah-amanah yang kita bagi kan. Tapi terbalik dengan orang-orang musyrikin ni, diorang tuduh Nabi, tapi dalam masa sama diorang sebenarnya percaya pada Nabi kan, mengaku kejujuran Nabi kan. Jadi dekat situ disebut muka surat 139, wa hadza yadullu ala anna kufranihim lam yakun bisababi syakki ladaihim fi sidqihi wa inma huwa bisababin takabburihim wa isti'la'ihim 'ala al-haqqi alladhi ja'a bihi wa khaufan 'ala za'amatihim wa tughyanihim man itba'ahu. Jadi sebenarnya kat sini menunjukkan keingkaran mereka ni bukanlah disebabkan mereka ni tidak percaya ataupun ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi. Bukan sebab mereka ni tak percaya Nabi ni orang yang benar, tapi sebenarnya sebab mereka ni takabur, mereka ni sombong, rasa tinggi diri, rasa ego terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Diorang ego dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka ni nak meletakkan kebenaran ni di bawah tapak kaki mereka, disebabkan nak menjaga kepentingan, kerana mereka takut hilangnya pengaruh, hilangnya kuasa, dan mereka takut taurut yang mereka lakukan ataupun kejahatan yang mereka lakukan ni hilang kan, hilang. Jadi apa, mereka ni rasa lebih hebat lah, rasa lebih hebat daripada kebenaran, sanggup menafikan apa yang Nabi bawa ni disebabkan tak nak hilang pengaruh. Jadi itu yang kita boleh ambil hari ini. Sebenarnya itulah penyakit yang berlaku pada zaman dahulu dan yang masih berlaku sampai zaman hari ini. Kita tahu kebenaran, tapi disebabkan kita ni ego ataupun kita cintakan perkara-perkara keduniaan ni, sehingga akhirnya kita menolak kebenaran tersebut. Jadi ingatlah, ego ni ataupun sombong, dia adalah penghalang kepada hidayah. Penghalang kepada hidayah. Contoh mudah, sombong kan, bila mana kita dengar ataupun kita dengar peringatan dan nasihat daripada orang lain yang mungkin orang tu kita kurang senang ataupun kita kurang minat kan, kita tak hormat sangat, tapi disebabkan itu kita menolak kebenaran yang disebut. Kita menolak kebenaran yang disebut. Ada orang hari-hari dengar nasihat yang sama, hari-hari dengar
pengajaran yang sama, tapi disebabkan hati dia terbuka, sifat rendah hati dia pada kebenaran tu, kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah bawa, maka walaupun banyak kali mana pun dia dengar benda sama, tapi setiap kali itulah dia mendapat hidayah. Setiap kali itulah dia rasa rendah diri, rasa nak kembali kepada Allah SWT. Jadi sangat pentinglah untuk kita ni jaga hati kita, jaga hati kita dalam setiap situasi. Dalam kita mana kita mendengar nasihat, rendahkan ego kita, rendahkan ego kita. Mungkin kita dah banyak kali dengar nasihat sama, tapi adakah kita telah berjaya mempraktikkan nasihat tersebut? Jadi setiap kali kita dalam satu majlis ilmu, setiap kali dalam halaqah ilmu, ketika mana diberikan nasihat, rendahkan ego, buka hati kita untuk menerima nasihat tersebut, supaya dia mampulah menjadi hidayah dan irsyad yang membuat diri kita ni lebih baik, kembali kepada Allah SWT. Jadi hati-hatilah dengan penyakit sombong, penyakit sombong dan ego. Okey. Masuk poin yang nombor 4. Okay. Summa innana nalmihu fi an-nashat alladhi kana yubdhiluhu Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhu zahiban aiban bain al-ghar wa Makkah yatahassasu al-akhbar wa yanqaliha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa fima bada ala ukhtihi Asma radhiyallahu anha min mazahir al-ihtimam wal jiddu fi tahayyu az-zad wal rahilah wa ishtirakiha fi i'dad al-'uddah li tilka ar-rihlah. Okey. Untuk poin yang keempat, penulis memfokuskan kepada kita untuk diambil pengajaran adalah berkaitan macam mana kecerdasan Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar lah, Sayyidina Abu Bakar, dan merupakan abang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana nak disebutkan macam mana cergasnya Abdullah bin Abu Bakar ni. Tugasnya adalah zahiban aiban, zahiban ulang pergi, aiban pulang, maksudnya ulang alik lah, ulang alik daripada gua ke Mekah. Untuk apa? Untuk mencari dan mengintip info-info dan rahsia puak musyrikin ni tentang rancangan pembunuhan Nabi. Bila mereka nak mulakan pembunuhan Nabi, siapa yang akan menjadi siapa yang akan membunuh Nabi kan. Jadi tugas Abdullah bin Abu Bakar ni untuk mencari info-info tersebut, dan dimaklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah di gua. Seterusnya macam mana peranan Asma radhiyallahu anha pula kan, yang mana Asma ni ditugaskan untuk menyediakan bekalan, makanan sepanjang. Dia juga perempuan kan, dia juga perempuan. Okay. Disebutkan kat sini penulis sebut nalmihu fi dhalika suratun mimma yajib an yakun alaihi syababil muslim zukuran wa inathan fi sabilillah azza wa jalla wa min ajli tahqiqi mabadi'il islam wa iqamatil mujtama' al-islami fala yakfi an yakuna al-insan muntawiyan ala nafsihi muqtasiran ala ibadatihi bal alaihi an yastanfida taqatihi wa awjah nashatihi kulluha sa'yan fi sabilillah wa tilka hiya maziyatu syabab fi hayatil islam wal muslimin fi kulli zaman wa asrin. Okey. Dekat sini Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan menyebutkan ini adalah memberi pengajaran kepada para pemuda Islam, sama ada lelaki maupun perempuan, untuk sama-sama menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk merealisasikan prinsip Islam dan merealisasikan satu masyarakat Islam. Jadi nak kata peranan dalam perjuangan Islam ni bukan hanya terletak pada golongan-golongan tua, maksudnya para ulama sahaja, ataupun mak ayah kita saja, ataupun guru-guru kita saja. Bahkan kita hari ni pemuda perlu terlibat dan perlu sedar peranan kita ni besar dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Abdullah bin Abu Bakar dan Asma bintu Abu Bakar.
fala yakfi ayakuna al-insan muntawiyan ala nafsihi muktasiran ala ibadati. Tidak cukup kan, disebutkan tak cukup seorang manusia ni rasa cukup untuk dia berpeluk tubuh dengan diri dia sendiri dan merasa cukup dengan ibadah dia kan. Ibadah seperti solat, lepas solat mengaji, maksudnya sekadar itu saja, tanpa terlibat untuk membantu kerja-kerja Islam, kerja-kerja memastikan Islam ni sampai ke seluruh dunia, ke seluruh tempat. Kalaulah kita merasa cukup dengan ibadah fardi saja, maka na'udzubillah, kita terputus dengan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi tidak ajarkan seperti itu. Nabi ajar ibadah. Tapi dalam masa sama kena terlibat, kena ambil tahu tentang tugasan-tugasan dalam dakwah. Bal alaihi ayastanfida taqatihi wa aujah nasyatihi kullaha sa'yan. Bahkan sebenarnya para pemuda ni perlu lebih mengerah segala usaha dan segala kecerdasan yang diberikan pada waktu muda ni untuk Islam, untuk mengenal Islam, belajar lebih mendalam tentang Islam, kan? Membantu melancarkan lagi prinsip Islam di muka bumi ni, kan? Dan itu adalah keutamaan para pemuda dalam kehidupan Islam dan para muslimin di setiap zaman, Jadi hari ini kita kena berazam, berazam kehidupan kita bukan milik kita saja, kan? Bukan milik mak ayah kita saja, bahkan mutlaknya adalah milik Allah SWT. Kehidupan kita ni milik Allah SWT. Jadi perlu adanya azam dan rasa untuk menyumbang kepada agama Islam. Di akhirat nanti macam mana kita nak Nabi macam kita, kan? Dalam keadaan umat Islam, umat Nabi Muhammad ni terlalu ramai. Takut-takut Nabi tak cam kita ke akhirat, sebabkan kita ni tak nak buat kerja-kerja yang Nabi suruh, kan? Sebabkan kita ni nak selalu melarikan diri, mengelak daripada terlibat dalam kerja-kerja yang Nabi pernah buat dulu. Walaupun kehidupan kita ni dah jauh daripada Nabi, maksudnya dah lama, kan, Nabi meninggalkan kita, tapi tanggungjawab dan wasiat daripada Nabi tetap perlu kita teruskanlah, iaitu untuk tetap mengekalkan prinsip Islam dan syariat Islam ni ada di atas muka bumi ni, kan, untuk menjadi contoh kepada manusia-manusia yang lain. Jadi jadi pemuda ni kena jadi macam pemuda lah. Jangan umur muda, kan, tapi tindakan kita ni seperti orang-orang tua yang sakit, kan. Bahkan ada orang tua, walaupun tua tapi jiwa dia muda, jiwa dia muda untuk tetap berjuang dengan Islam. Ambil lah mana-mana tokoh dalam Islam ni yang boleh kita jadikan tauladan, yang boleh menjadikan ikutan lah untuk kita terus memperbaiki diri kita. Okay. Jadi terus pada poin yang kelima. Apa dah? Okay. Yang kelima, amma ma hadatha li Suraqah jap. Kita baca sikit perenggan atas tu pada poin 4, perenggan yang last. Wa idza ta'ammalat fi man kana hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam ibana da'watihi wa jihadihi wajadat anna aghlabiyatihim al-uzma kanu shabbanan lam yatajawazul marhalah al-ula min umri shababihim wa lam ya'lu juhdan fi tajnidi taqatihim wa quwwatihim min ajli nusratil Islam wa iqamati mujtami'ahu. Okey, dalam perenggan ini disebutkan, kalau kita perhatikan sirah Nabi ni, kebanyakan pengikut Nabi ni di kalangan orang pemuda, di kalangan pemuda. Antara sebabnya adalah waktu di Mekah, benda yang paling susah Nabi buat adalah nak menghilangkan nak buang budaya orang-orang musyrik ni. Nak kata dah mendarah daging, dah mendarah daging dalam jiwa mereka ni tentang berhala, amalan-amalan jahiliah, dah mendarah daging dalam jiwa orang-orang yang tua ni. Jadi
orang-orang muda ni dia masih kosong, boleh disebutkan masih kosong lah, masih pengaruh budaya jahiliah ni masih belum kuat dalam hati-hati pemuda orang-orang Mekah waktu tersebut. Sebab tu kebanyakan yang mendapat hidayah, yang boleh menjadi pembantu setia kepada Nabi ni adalah golongan pemuda. Tu antara yang disebut. Selain daripada pemuda ni adalah golongan yang tahap hamasah, tahap tenaga dia adalah di tahap yang paling tinggi, iaitu ketika zaman pemuda. Okey, terus pada yang nombor 5. Amma ma hadatha li Suraqah wa farasihi wa huwa yalhaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayanbaghi alla yafutana annaha mu'jizah khariqah li Rasulillah ittafaqa a'immatul hadis ala sihhatiha wa naqliha. Okey. Yang kelima ni, penulis menekankan berkaitan macam mana peristiwa Suraqah dan kuda dia. Ketika mana dia ni kejar Rasulullah. Peristiwa tersebut, apa yang kita boleh ambil adalah itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Macam tadi dah sebut kan, macam mana Suraqah ni mampu kejar Nabi. Nak kata dekat dengan Nabi ni, tinggal kalau nak hunus pedang tu memang dah kena lah, memang dah cantik sangat dah, boleh memang kena Nabi. Nak kata rapatnya Suraqah ni dah kejar Nabi, sehingga Suraqah ni boleh dengar doa-doa munajat Nabi kan, untuk minta tolong kan. Waktu ni Nabi memang tak berpaling, walaupun Nabi tahu Suraqah ni dah betul-betul belakang dia kan, tapi disebabkan keyakinan dan terus munajat dia tanpa menoleh kan, sehingga akhirnya Rasulullah boleh selamat kan. Dan waktu ni lah berlaku kejadian-kejadian luar biasa terhadap Suraqah. Antaranya dia ternampak debu-debu ataupun asap lah yang menutup perjalanan Nabi. Dan berlaku juga kaki kuda Nabi kan, kaki kuda Suraqah terjerumus ke pasir kan, sehingga tidak mampu mengejar Nabi. Jadi itu adalah salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Kalau ikut sunnatullah, semua benda yang berlaku dekat muka bumi ni mesti ada sebab, ada musabab. Tapi bila satu peristiwa tu berlaku luar daripada jangkauan akal kita, itu yang disebut sebagai mukjizat. Itu yang disebut sebagai mukjizat. Kita tak boleh nak fikir macam mana boleh kuda terjelus tiba-tiba kan, tu bukan saja-saja, maksudnya bukan kebetulan, tapi ada kuasa daripada Allah SWT yang menyebabkan kuda tersebut tidak mampu mengejar Nabi. Jadi orang Islam perlu beriman dengan perkara tersebut kan? Beriman kepada Rasul, beriman kepada ajaran kitabnya, beriman kepada mukjizat yang berlaku. Okey, kita terus pada yang ke-6. Wa min abrazil mu'jizatil khariqah fi qissati hijratihi alaihi salatu wassalam khurujihi sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa qad ahata bihi al-musyrikun yatarabbasuna bihi liyaqtuluhu faqad alaqa an-nawmi bi a'yunihim jami'an hatta lam yahussu bihi ahadun minhum wa kana min tatimmah as-sukhriyah bi ta'amurihim ala hayatihi ma imtala'at bihi ru'usihim fi turab alladhi alqahu Rasulullah alaiha idh kharaja min bainihim wa huwa yatlu qawlihi ta'ala wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Okey, yang ke-6, penulis mengetengahkan peristiwa ketika mana Rasulullah SAW keluar dari rumah pada waktu malam dalam keadaan rumah Rasulullah ni telah dikepung secara ketat kan, oleh golongan-golongan musyrikin yang memang dah bersedia untuk membunuh Rasulullah. Ini adalah salah satu mukjizat, salah satu peristiwa mukjizat juga yang berlaku ketika mana Allah Ta'ala menggantungkan rasa ngantuk di mata
para musyrikin ni, sehingga mereka pun tak sedar Rasulullah telah keluar. Rasulullah telah keluar dengan dari rumah dengan selamat, dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca, merenjiskan air sambil membacakan ayat daripada surah Yasin. Dan ini adalah satu, sebenarnya disebutkan salah satu penghinaan kepada orang-orang musyrikin, ataupun penghinaan kepada mereka-mereka yang ada niat untuk menyakiti Nabi dan untuk menghalang dakwah Islam. Itu adalah satu penghinaan kepada mereka, iaitu ketika mana mereka bangun, mereka melihat kepala-kepala mereka ni dipenuhi dengan tanah debu kan. Kalau ikut adat orang Arab kan, orang Arab ni pantang kalau ni lah, ada, kalau kita kacau kepala dia kan, ketuk kepala ke, campak tanah kat muka, itu adalah perkara yang paling diorang pantang. Jadi bila mana mereka bangun, mereka melihat kepala-kepala mereka ni dipenuhi dengan batu kan, pasir, tanah. Itu adalah salah satu penghinaan Allah SWT kepada mereka. Okey. Kemudian yang bawah tu, laqad kanat hadhil mu'jizah bi musabah al-i'lan li haula'il musyrikin wa ghairihim fi kulli asrin wa waqtin. Peristiwa yang berlaku ni nak mengiklankan ataupun mengingatkan kepada orang-orang musyrik kan, orang-orang yang ingkar kepada Nabi ni, ingkar kepada Allah Ta'ala, bahawa setiap kesakitan, setiap siksaan yang Nabi Muhammad SAW terima dan para sahabat terima, bukanlah bermaksud Allah Ta'ala ni tak cara dengan Nabi, tak ambil peduli tentang Nabi, tapi sebenarnya Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga kita tengok macam mana kisah hijrah ni sangat susah. Nabi terpaksa tahan diri Nabi daripada berhijrah, dalam keadaan sahabat lain semua dah berhijrah. Nabi terpaksa bergerak pada waktu malam, terpaksa mengorbankan Sayyidina Ali untuk ganti tempat Nabi. Besar juga jasa kan Sayyidina Ali ni, bukan tidur sebarang tidur kan. Tidur yang kita tahu, kalaulah dengan kuasa Allah kan, orang musyrik ni tak tengok pun siapa yang tidur sebenarnya, dan terus dibunuh, maka Sayyidina Ali boleh terkorban. Nak kata bukan sebarang tidur lah, tapi tidur yang membantu melancarkan hijrah Nabi. Apa tadi sebut? Maksudnya bukanlah segala kesusahan yang Nabi terima ni maksudnya Allah tak jaga Nabi, Allah tak perhatian terhadap Nabi. Tapi sebenarnya itu Allah nak bagi tahu, apa-apa kerja di atas jalan Allah SWT pasti akan menghadapi kesusahan. Kita jangan rasa bila kita nak ikut jalan Nabi ni kita boleh lalui dengan mudah-mudah. Tapi pasti ada ujian dan cubaan yang Allah Ta'ala sediakan untuk melihat ketulusan ataupun kebenaran hati kita ni untuk betul-betul ada di atas jalan Allah SWT. Dan Nabi ajar sebenarnya bila mana susah ni bukan berundur, tapi bila susah fikir teknik lain kan. Contoh hari ni, dalam keadaan berkesam hari ni, semua bukan berkesan saja, bahkan seluruh dunia lah sebenarnya Allah Ta'ala uji dengan COVID-19. Banyak sebenarnya perancangan-perancangan yang kita dah rancang sebelum ni terpaksa ditangguhkan, terpaksa diubah teknikal, dan kita jangan memandang itu sebagai satu bebanan, tapi sebenarnya kita memandang kebaikan ataupun hikmah daripada perkara tersebut untuk kita ni lebih berfikir, lebih berusaha. Kita faham dalam kita, kalau kita betul-betul nak menjayakan perintah Allah SWT ni, betul-betul menjayakan perjuangan Islam ni, perlunya ada usaha setiap masa. Bukan kita rasa selesa dengan situasi kita yang sebelum ni lah. Teruskanlah berusaha beriltizam dan berkomitmen. Ambil semangat macam mana Rasulullah dan para sahabat terdahulu lah. Okay. Kemudian yang ketujuh,
وتكشف لنا الصورة التي استقبلت بها المدينة المنورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار من أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا. Okay, dalam poin yang ketujuh, penulis meletakkan mengetengahkan macam mana gambaran sambutan yang diberikan oleh penduduk Madinah kepada Rasulullah ketika mana Rasulullah sampai di Madinah. Dekat situ menggambarkan hati orang Madinah ni, Muhajirin dan Ansar ni, sangat-sangat mencintai Nabi, sangat-sangat mencintai Nabi, sama ada di kalangan lelaki, perempuan maupun kanak-kanak. Sebab tu sayang ni ataupun rasa sayang, rasa cinta ni adalah satu fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Dan hari ni kita hamba kena gunakan emosi tersebut untuk salurkan rasa sayang tersebut dengan betul kan. Sayang pada Allah Ta'ala, sayang pada perjuangan Nabi. Tidak salah untuk sayang pada makhluk pun, tak ada masalah. Cuma kita kena gunakan betul-betul lah rasa sayang tu supaya tidak melebihi cinta kita ni kepada makhluk ni, melebihi cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Okay. Jadi disebutkan apa yang dibuat oleh penduduk Madinah ni sehingga menampakkan mereka ni terlalu cintakan Nabi. Dan beberapa hari bila mana mereka dengar khabar bahawa Nabi ni dah start berhijrah, dah gerak kan, dah on the way dari Mekah ke Madinah, setiap hari mereka ni tertunggu-tunggu kedatangan Nabi Muhammad. Diorang akan tunggu bermula daripada terbit fajar, terbit matahari, sanggup duduk berpanasan ni tunggu Nabi sampailah senja. Dah senja mereka balik, kemudian datang lagi esok hari. Dan itu yang berlaku setiap hari lah. Keluar pagi tunggu Nabi, balik petang dengan azam esok dah datang lagi untuk jumpa Nabi. Sehingga tibalah hari yang Nabi sampai di Madinah. Mereka ni masing-masing meraihkan Nabi dengan penuh kegembiraan. Kalau yang kita tahu dalam sirah sebelum ni, mereka menasyidkan kan, ada nasyid yang berqasidah Tala'al Badru Alaina dan sebagainya lah. Itu nak menggambarkan mereka ni terlalu gembira kedatangan Nabi kan. Ibarat datang cahaya daripada tempat yang selama ni gelap. Okay. Yadulluna kullu dhalika anna mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysat fi mujarrad al-ittiba' lahu, bal mahabbah lahu hiya asasul ittiba' wa ba'ithahu, falawla al-mahabbah al-'atifiyyah fil qalbi lamma wujida wazi'un yahmilu 'ala al-ittiba' fil amal. Okey. Kat sini penulis highlightkan kepada kita bahawa cinta kepada Rasulullah ni bukanlah sekadar bila mana kita ikut Nabi. Bukan sekadar kita ikut Nabi. Laisat fi mujarrad al-ittiba' lahu, bal al-mahabbah lahu hiya asasul ittiba' wa ba'ithahu. Tapi rasa cinta, perasaan cinta dalam hati tu yang sebenarnya menjadi asas kepada ikut kita ni boleh patuh dengan Nabi. Patuh dengan Nabi. Dia lain kalau contoh kan, kalau kita ada adik kan, ada adik kat rumah, kita panggil dia solat, dia boleh ikut. Tapi betul tak dia ikut tu sebab dia cinta ataupun sebabkan arahan kita untuk kita, maksudnya sekadar menuruti perintah kita. Jadi beza. Nak kata tingkatan cinta pada Nabi ni bukan hanya bila mana kita mampu ikut Nabi, buat apa yang Nabi perintahkan, tapi yang lebih tinggi adalah kita buat tu ada dasar faham dan cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ke bawah tu disebut juga walidzalika ja'ala Rasulullah SAW mikyasul iman billah imtila'ul qalbi bimahabbatihi alaihi salatu wassalam.
Sebab tu timbangan ataupun kayu ukur iman kepada Allah Ta'ala ni adalah bila mana sepenuh hati kita ni cinta kepada Nabi. Kalau dalam Quran sebut may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Ataupun ada surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah sekiranya kamu mencintai aku, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bermaksud cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW ni mesti seiring. Tanda kita cinta Allah adalah bila mana kita cinta Rasulullah. Tanda kita cinta Rasulullah adalah bila mana kita mampu mencintai Allah dengan sepenuh hati kita. Bihaitsu tawdu mutaghallibah ala mahabbatil walad wal walid wan nasi ajma'in. Wa hadha yadullu ala anna mahabbatur rasul min jinsi mahabbatil walid wal walad ay masdarin kullu minhuma al atifah wal qalbi wa illa lam tasih al muqaranah wal mufadalah bainahuma. Jadi penulis membuat perbandingan. Nak kata macam mana gambaran cinta makhluk dengan makhluk kan. Cinta seorang ibu pada anak. Kalau kita macam mana bila mana seorang ibu sayangkan anak dia, tak sanggup nak tengok anaknya susah. Sanggup berlaparan asalkan anaknya kenyang. Sanggup kesejukan asalkan anaknya rasa selesa. Semulah macam mana nak kata bila kita cerita kasih seorang ibu ni, semua orang boleh rasa kan macam mana ibu bapa masing-masing berkorban untuk kita anak-anak kan. Jadi nak kata rasa sayang tu sebenarnya mesti rasa sayang kita pada Allah Ta'ala dan Nabi ni mesti melebihi lagi macam mana kita cinta kepada mak kita ataupun macam mana cinta seorang ibu pada anak. Nak kata sebenarnya bila cerita cinta ibu pada anak ni dah sangat tinggi dah. Tapi kita kena ingat cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah mesti melebihi lagi daripada cinta seorang ibu pada anak. Nak kata mesti lebih tinggi lagi. Kena belajar untuk alihkan emosi kita ni, emosi sayang kita ni salurkan pada Nabi. Rasa cinta Nabi, bila dengar kisah perjuangan Nabi, mampu mengalir air mata. Mampu rasa susahnya Nabi ni nak sampaikan Islam, nak selamatkan umat daripada api neraka, nak selamatkan umat ni daripada kesesatan. Baca kisah para sahabat ni, rasa dalam hati tu kan. Tu bila mana kita tak semua orang lah mampu kan, nak mengalirkan cinta kepada Allah dan Rasul ni lebihi lagi daripada cinta dia kepada makhluk. Okay. Kemudian yang terakhir sekali, poin yang ke-8, okay, ini lebih kurang samalah. Amma surah allati ra'aynaha fi maqamihi sallallahu alaihi wasallam 'inda Abi Ayyub al-Ansari fi manzilihi fatakshifu lana mazharan akhar min mahabbati ashabi Rasulillah SAW lahu. Okay, nombor 8 ni pengarang mengetengahkan pula macam mana tahap sambutan yang diberikan, layanan yang diberikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ni kepada Rasulullah ketika mana Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub ni. Jadi ini adalah satu gambaran yang lain yang disebut kan? Satu contoh lain yang menunjukkan cintanya para sahabat ni kepada Rasulullah. Cinta para sahabat ni kepada Rasulullah. Sebab tu cinta pada Nabi ni bukan hanya pada tindakan, tapi pada hati kita yang paling dalam. Hati kita yang paling dalam memang betul benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Dalam poin ni juga penulis menekankan at-tabarruk bi athari Nabi SAW amrun masyru'un qad aqarrahu. Mengambil
tindakan para sahabat ni mengambil keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat. Jadi macam mana para sahabat ni menunjukkan, menzahirkan rasa sayang daripada Nabi? Macam contoh hari ni kita pernah tengoklah situasi macam satu orang kampung ataupun orang ramai ni menunjukkan rasa hormat dan sayang daripada para ulama kan, pada para ulama. Jumpa salam, sanggup berkhidmat dan sebagainya, minta berkat kan. Dan mungkin juga benda tu boleh berlaku pada orang-orang terdekat kita ataupun diri kita sendiri kan, dan diri kita sendiri. Sebab tu bila ada orang hormat pada kita, ada orang selalu memuji-muji kita, ada doa yang diajarkan supaya mana kita ni tidak terpedaya, kita ni tidak tenggelam dengan pujian tersebut. Antara doa yang diajarkan, Allahumma ja'alni khairun mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang mereka sangka, apa yang orang-orang sangka pada kita. Kadang orang nampak kita baik kan, sebab Allah Ta'ala telah menyembunyikan kelemahan dan keaiban kita, sehingga orang jumpa kita rasa hormat, rasa sayang. Dan sebenarnya kita sendiri tahu macam mana sebenarnya diri kita ni yang sebenar. Sebab tu baik-baik doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampunkanlah dosa-dosa kita ni daripada apa yang sebenarnya mereka tak tahu. Adanya kekurangan ataupun keculasan kita yang orang lain tak tahu, kita minta Allah ampunkan, dan supaya jadikan kita ni lebih baik daripada apa yang orang sangka kan. Apa-apa kehormatan yang orang beri pada kita tu, itu sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah SWT. Kurniaan daripada Allah SWT. Dan kita perlu manfaatkan benda tu untuk teruskanlah tunjuk kuduah yang baik, untuk berdakwah dan sebagainya. Okay. Okay, insyaAllah dah itu selesailah untuk pengajaran yang boleh kita ambil. 8 pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Hijratul Rasul. Terlalu banyaklah, walaupun antara 8 poin ni ada yang biasa kita dengar, tapi kita hayati balik kan. Sejauh mana kita hari ni dah betul-betul menghayati dan mengamalkanlah perkara tersebut dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ni tak lama pun kan, tak lama pun. Nak kata singkatnya kehidupan kita kat dunia ni, terlalu singkat lah berbanding kehidupan selepas daripada kematian ni lebih panjang. Lagi panjang perjalanan yang kita perlu lalui selepas daripada kematian. Jadi orang beriman ni dia ada matlamat yang panjang, iaitu matlamat akhirat. Matlamat akhirat. Apa-apa yang kita buat kena fikirkan matlamat akhirat itu. Jangan cukup sekadar di dunia saja kan. Contoh kita cari rezeki, kita berbisnes sebagainya, niatkan untuk akhirat juga. Kita buat apa-apa kerja dengan persatuan, kerja sebar ilmu dan sebagainya, niatkan untuk matlamat akhirat, supaya mana kita ni tak jadi golongan yang rugi. Okay. Jadi insyaAllah untuk yang terakhir, kita kena ingat bahawa besarnya harga sebuah iman ni, harga iman ataupun nilai sebuah iman ni sangat besar. Iman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Di mana iman ni kita tak dapat nak beli kat kedai, tak dapat nak beli online ke, bahkan tak dapat diwarisi. Kita minta mak ayah kita wariskan pada kita, ataupun kita dah wariskan pada keturunan kita nanti kan. Itu bukan iman. Iman memang tak dapat diwarisi kan. Dia perlu diajar, ditanam, disemai, dibaja, disiram kan.
Macam kita jaga pokok lah, nak menjaga iman ni. Lagi-lagi hidup dekat akhir zaman. Memang betul-betul lah kena jaga keimanan kita pada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah sekadar tu sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan lah untuk memperbaiki lagi amal kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Okay, wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.